Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung pada tajuk yang keempat, babu birri walidayhi wa in zalama. Bermaksud bab pada menyatakan berbuat baik kepada ibu bapa walaupun kedua-duanya itu zalim. Ini banyak berlaku dalam tugas-tugas Abi di pejabat. Ramai juga yang bertanya ni, rasa tak puas hati dengan ibu dan ayah mereka, khususnya apabila ibu ayah mereka dalam keadaan tua, anak-anak merasakan seolah-olah dizalimi. Mak ayah dia bagi orang ni lebih, ini kurang, sebagainya. Jadi perasaan tak puas hati itu timbul di kalangan anak-anak. Jadi macam mana interaksi dia dengan ayah ataupun ibunya? Rupanya dijawab oleh Ibn Abbas dalam satu hadis mauquf. Hadis ini sampai hanya kepada Ibn Abbas, tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibn Abbas mengatakan, ma min muslimin lahu walidani musliman yusbihu ilaihima muhtasiba illa fataha lahu Allah babain, yakni minal jannah. Wa in kana wahidan fawahidun. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Qil wa in zalama, qala wa in zalama. Bermaksud Ibn Abbas berkata, tidak ada daripada seorang Islam yang mempunyai kedua ibu bapa, kedua-duanya itu adalah Islam, maknanya mak dan ayah ni orang Islam, kemudian mereka menyantuni kedua-duanya semata-mata mencari pahala, bersabar menyantuni mereka kedua-duanya untuk cari pahala, illa fatahalahu Allahu babain, kecuali Allah bukakan baginya dua pintu. Kalau ada dua ibu bapa, dua pintu. Pintu apa? Diterangkan oleh Ibn Abbas sebagai minal jannah, pintu-pintu syurga. Maksudnya kalau kita masih ada ibu dan ayah, kita telah diberikan anak-anak kunci pintu syurga. Kemudian wa in kana wahidan, kalau tinggal seorang, maka seoranglah, satu pintu yang sedang tinggal. Kemudian wa in aghdaba ahadahuma, kalau di kalangan anak-anak menimbulkan sesuatu yang menimbulkan kemarahan salah seorang daripadanya, lam yardallahu anhu, Allah tidak akan redha kepadanya, hatta yarda anhu, sehingga ibu atau ayah yang disakiti hatinya itu redha kepadanya. Kemudian ada orang bertanya, qil, dikatakan kepada Ibn Abbas, wa in zalama, walaupun kedua-duanya itu menzalimi, wa qala wa in zalama, walaupun kedua-duanya itu menzalimi. Maksudnya kalau sekiranya dirasakan bahawa ibu dan ataupun ayahnya itu menzaliminya, kita tetap tidak boleh untuk menderhakainya. Apa tanda-tanda penderhakaan? Contohnya abusan. Abus ni maksudnya abasa wa tawala. Abus ni maksudnya bermasam muka, menyemimik muka, riak muka, body language yang menggambarkan kita tak puas hati. Tak puas hati dalam hati itu boleh tahan lagi, maknanya Allah tak kira lagi, itu kerja hati. Tetapi bila ia dizahirkan dari sudut mimik muka yang masam, abus, ataupun takfif ni maksudnya meninggikan suara, itu sudah jatuh haram. Dan ulama kata
kewajipan anak-anak terhadap ibu dan ayah walaupun menzaliminya itu, hendaklah dia sentiasa mendoakan supaya diberikan hidayah. Kerana dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 21, Allah cerita bagaimana detik-detik mengembirakan berkumpulnya semula anggota keluarga masuk dalam syurga. Masuk sekali. Tidak ada detik-detik yang paling menggembirakan bagi sebuah keluarga itu kecuali kita sama-sama masuk dalam syurga. Ini berdasar kepada hadis Nabi, ayat Quran dalam surah Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti anak-anaknya, zuriatnya juga beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Maknanya kita kena pastikan kalau kita sama-sama beriman. Syarat asas untuk masuk dikumpul dalam syurga sekali. Keluarga, anak-anak semua beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan himpunkan sekali, masukkan sekali anak zuriat mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangkan pun daripada amalan-amalan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap kita ini adalah ditebus dengan amalan kita masing-masing. Menariknya Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dia menyebut ayyajma'a bainahum, maknanya Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun satu keluarga akan masuk dalam syurga, wa baina ahbabihim fiha minal aba wal ahlin wal abna, dan sebagainya lah. Mereka yang layak masuk dalam syurga akan dikumpulkan semula dalam syurga, lituqra ayunuhum bihim, sebab masuk dalam syurga itu nikmat, tapi bertambah-tambah nikmat bila berkumpul semua anak-anak cucu sekali. Bagaimana kita kalau dalam dunia ni pun kita seronok bila hari raya kumpul sekali di kampung, apatah lagi sekiranya Allah SWT izin kita nanti masuk dalam syurga. Jadi walaupun apa pun yang kita rasa tak puas hati dengan ibu dan ayah, pastikan tidak berlaku penerakaan dan penzahiran terhadap penerakaan itu. Kita doakan semoga mereka itu baik-baik sahaja, dan kita berdoakan agar kita semua dapat dimasukkan dalam syurga bersama dalam satu keluarga, satu family. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita, menyelamatkan kita, dan juga dapat masukkan kita ke dalam syurga insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.